A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini Khamis 3 hari bulan 3 2022 bersamaan dengan 28 ke 29 Rajab 1443. Kita teruskan acara agenda tadabbur kita daripada selepas subuh kepada hampir zuhur ataupun hampir asar sekarang ni di waktu Malaysia. Jadi kami rombongan pencinta Al-Quran berada di medan peperangan Badar. Medan peperangan Badar. Peperangan Badar itu bila berlaku? Pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah, iaitulah di akhir bulan Safar, dan Nabi kita masuk Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama Hijrah. Tahun yang pertama tidak banyak lagi turun perintah, masih lagi dalam islahat, sedang menyusun atur negara yang baru, membina masjid. Kemudian pada tahun yang kedua banyak peristiwa yang berlaku. Pada bulan Syaban tahun yang kedua berlakunya pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkah. Berlakunya peristiwa disyariatkan zakat dan diizin untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi keizinan kepada orang-orang yang dizalimi, iaitu orang-orang Islam yang ditindas di Mekah kerana mereka telah dizalimi oleh Quraisy, maka Allah Ta'ala izin kepada mereka untuk berperang. Izinkan mereka untuk berperang. Maka pada bulan Ramadan bermulanya syariat puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Di saat umat Islam berpuasa, tiba-tiba Nabi SAW dengar berita kafilah dagangan Quraisy, ia dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu, akan melalui Madinah untuk balik ke Mekah dari Syam. Allah dah izinkan untuk kita kejar mereka kerana mereka telah tawan, rampas, rompak semua harta-harta muhajirin di Mekah. Maka diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bukan teroris, kita bukan pengganas, kita cuma nak ambil balik harta kita yang dirampas. Maka Nabi SAW telah menghantar sahabat penyiasat bagi tengok. Oh, dia kata memang kafilah Abu Sufyan akan melalui kawasan ini pada saat ini, pada sekitar pertengahan Ramadan. Abu Sufyan seorang yang cerdik, bijak. Dia kata, aku ni bawa barang-barang dagangan, lalu ikut Madinah. Madinah ni musuh kita, kita telah halau mereka, kita telah khianat mereka, kita telah macam-macam kita buat. Tak kala dia orang berdiam diri. Abu Sufyan hantar Damdam ibnu Amr, seorang Quraisy, supaya balik ke Mekah segera. Sampai di Mekah, koyak baju, naik atas bukit Safa. Wa sabaha, wahai orang Mekah, Ir ni maknanya kafilah dagangan kita dalam bahaya. Siapa dia sayang harta dia, siapa dia sayang barang-barang dia, segera kumpul tentera, kita pergi kawal harta kita sebelum dirampas oleh tentera Madinah. Abu Jahal toke besar, sudah pasti tak lena tidur. Bangun Abu Jahal, kita kumpul tentera. Seorang pakcik yang cerdik, nama dia Abu Lahab, mendiang Abu Lahab, yang kita boleh baca surah Tabbat Yada Abi Lahabin. Tak ada larangan tuan-tuan. Kalau ada orang kata tak boleh baca surah Tabbat Yada tu hina Nabi, kita kata Allah yang turun ayat Quran. Yang menghina Nabi siapa? Abu Lahab. Bukan kita. Dia hina Nabi SAW. Abu Lahab cerdik. Dia tahu lawan anak saudara, jawabnya pergi, tidak kembali lagi. Keluar, tidak pulang. Jadi Abu Lahab cerdik. Dia guna sistem ahlu. Dia pergi jumpa, mana hutang aku tak bayar? Bos, tak mampu lagi nak bayar. Keluar, ikut Abu Jahal pergi perang, ganti aku. Ini ahlu kan dia ganas sekarang ni. Ini sudah belajar dengan Abu Lahab itu orang. Main-main. Jadi dia pergi belajar. Dia pergi cari orang yang tak boleh tak boleh bayar hutang dia, semua dia kerah.
Abu Jahal, ni aku punya ganti, ni geng-geng ni ambil. Dia tak pergi sendiri. Jadi bila Nabi SAW dapat maklumat bahawa tentera Mekah datang, Abu Jahal telah mengisytiharkan kita akan pergi ke Badar. Abu Sufyan yang dengan kecerdikan dia telah bawa lari tentera daripada jalan biasa ke tepi jalan tepi laut. Najau, mereka telah selamat. Dia hantar mesej. Itu telah kalau kata saya kalau saya guna WhatsApp ke SMS tu bahasa gurauan je. Bahasa dia masa tu apa dia tak tahu. Abu Jahal balik, barang-barang kita selamat. Abu Jahal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, keluar dengan bataran. Cuba tengok, bataran wari'a'an nas, keluar dalam keadaan sombong, angkuh, takabur. Orang kata meta, besar kepala. Dia kata la, kita tak akan balik hatta narida ma'a Badar, sehingga kita berkumpul di tepi air Badar tu, belakang tu, tempat kita tengok tadi. Kita akan kumpul di sini, kita akan palu gendang, kita akan berpesta, mabuk-mabuk minum arak. Abu Jahal telah bawa geng-geng artis untuk menyanyi di sini. 3 malam kita berpesta di Badar. Kita nak tunjuk pada orang Arab, jangan cabar kami. Allah Ta'ala memang bawa mereka untuk sampai ke sini. Kita kata Alhamdulillah. Cerita Badar penuh saya tak nak bawa, tapi hari ini saya nak baca tafsir je, iaitu tadabbur ayat ini. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut di awal surah tentang harta peperangan, tentang kekuatan orang mukmin duduk di mana? Duduk apabila mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok ayat yang kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal karihun. Sebagaimana harta rampasan perang ditentukan sebahagiannya dengan kebenaran, maka Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran juga, sedang sebahagian dari orang beriman itu sebenarnya tidak suka untuk berperang. Kenapa? Bila Nabi nak berperang, Nabi kita isytihar, kita akan pergi keluar menyekat air Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi kumpulan-kumpulan orang muhajirin memang bersemangatlah sebab harta mereka dirampas. Buah-buah Ansar di kalangan Khazraj yang rumah dia dekat dengan masjid Nabi, semua bersedia untuk keluar. Aus duduk di Aliyah, tempat kita pergi pertama malam, jauh sikit, mereka tak ramai. Terkumpul tentera seramai 313 orang yang dah bersedia. Hanya sempat dibawa 2 ekor kuda dan berapa ekor, 70 ekor unta. Orang ada 313. Maka Nabi SAW telah membahagikan kumpulan ini supaya mereka bergilir-gilir. 3 orang seekor unta, cukuplah tu kan, seekor unta 3 orang. Waktu giliran Nabi SAW, Rasulullah telah menunjukkan qudwah, contoh yang sangat baik. Nabi mengatakan, aku juga nak pahala seperti kamu. Nabi turun, suruh sahabat naik mengikut giliran sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar mari 313 orang, 300 beberapa belah orang je, ada bilangan dia, berjalan sampai dekat dengan Badar ini. Tiba-tiba Nabi dengar kafilah dagangan telah lepas, yang akan kita bertempur siapa? Abu Jahal. 1000 tentera lengkap dengan senjata, lengkap dengan alat-alat gendang dan RT artis dengan botol-botol araknya. Nabi terpaksa bermesyuarat. Sebab dalam perjanjian di Hudaybiyah, perjanjian di Aqabah, orang Madinah berjanji nak bela Nabi di mana? Di Madinah. Sekarang kita sudah keluar daripada kawasan Madinah. Maka Nabi kata, asyiru ayuhan nas. Tengok, alhamdulillah kita dah. Asyiru ayuhan nas, bagilah pandangan kepada aku, hei sahabat-sahabat. Bangun di kalangan Ansar bercakap. Afadu, beri semangat sokongan. Nabi masih lagi menunggu rombongan Ansar yang beri pandangan. Maka bangunlah Miqdad, bangun sahabat-sahabat, bangun Sa'ad, mengatakan, ya Rasulullah, imdi haitsu masyi, bawa kami ke mana saja nak pergi. Kami tidak akan kata sebagaimana Bani Israel kata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu hahuna qa'idun. Kamu pergilah berperang dengan Tuhanmu, aku tunggu di sini. Kami akan kata, ya Rasulullah, pergi ke mana sama kau nak pergi. Wa nahnu ma'akuma muqatilun, kami akan berperang bersama dengan kamu. Nabi bergembira sebab sahabat-sahabat di kalangan Ansar telah memberi sokongan. Maka ketika itu
Rasulullah SAW isytihar bahawa, tengok dalam ayat kita tu, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal karihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran berjihad setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian. 313 beberapa belah orang tanpa senjata yang lengkap, nak lawan Abu Jahal yang begitu lengkap, seolah-olah kita nak bawa kepada satu kematian. Logiklah, kan? Allah, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, seolah-olah mereka nak dibawa kepada kematian sedangkan mereka tengok kematian depan mata. Allahul musta'an. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala sebut wa iz ya'id, ayat 7, wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Allah kata, aku janji kepada kamu dua kumpulan, Abu Jahal, Abu Sufyan. Wa tawadduna anna ghaira zati syaukati takunu lakum. Sudah pasti kamu nak tentera yang tidak ada senjata. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tak ada senjata. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a darbil kafirin. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar, yakni agama Islam dengan kalimah-kalimahnya, dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya. Allah Ta'ala lepaskan Abu Sufyan balik, tinggal lagi Abu Jahal. Maka Nabi sampai di sini. Bila sampai di sini, ni tempat kita duduk sekarang ini dipanggil Masjid Aris. Apa makna Masjid Aris? Bangsal. Jadi sahabat-sahabat buat bangsa di sini untuk Nabi duduk sebagai ketua turus tentera, berada di tempat ini. Di atas dasar orang lain duduk macam-macam tempat. Jadi sebelum sampai di sini, Nabi kita telah hantar penyiasat-penyiasat suruh pergi. Sayyidina Ali contohnya, dia pergi, dia jumpa dengan budak-budak Quraisy yang ambil air. Dia orang tangkap. Ali tanya, "Mu ni ambil air untuk siapa?" "Untuk Abu Jahal." Dia orang nak dengar untuk Abu Sufyan. "Betul kamu ni?" Dia pukul. Budak tu kata, "Tak, untuk Abu Sufyan." Lepas. Bila Nabi dengar, Nabi kata, waktu dia bohong kamu percaya, waktu dia cakap betul kamu tak percaya. Sebab hati tu nak kepada ghairi syau, nak tentera yang tidak ada senjata. Jadi kita nak tentera, nak sangat kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dah lepas. Memang kita lepas Abu Sufyan. Yang ada depan Abu Jahal. Nak tak nak, tunggu Abu Jahal datang. Maka pada ketika itu Nabi tanya budak ni, berapa ekor sehari kamu sembelih unta? Tengok ini panggil ilmu strategi perangkaan. Kata di budak ni, bainal 9 wa 10, di antara 9 ekor dengan 10 ekor unta. Nabi kata al-qaumu bainat 900 wa 1000. Itu analisa. Nabi kata tentera Abu Jahal antara 900 hingga 1000 orang. Sebab dia orang makan 1 ekor unta, seekor unta 100 orang. Kita ni insya-Allah kalau kita nak sembelih ekor unta, seekor unta boleh makan habis boleh. Tak ada, seekor setengah ya. Tengok Abu Jahal bijak. Abu Sufyan waktu dia lalu kat tepi ni, dia pergi tengok tahi unta. Ada tahi unta itu, dia pun ambil tahu unta, dia patah. Dia kata hada Jamal Madinah. Sebab apa dia kata ini Jamal Madinah? Kenapa? Sebab bila dipatahkan tahi unta, ada biji tamar. Oh, jangan main. Kita ingat kita yang bijak strategi. Orang dulu pun bijak zaman dia. Kita ini bijak berstrategi ya. Ro'a ni tengok sana di vision tu vision ni. Akhir sekali tak tahu apa. Baik. Alhamdulillah, pada bila Nabi kita datang, Abu Jahal pun sudah masuk di sini, tepi tempat kita tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur strategi. Nabi duduk di satu tempat di air yang awal. Mari sahabat Khabbab dia kata, "Ya Rasulullah duduk di sini, adakah dengan perintah Allah ataupun sebagai ijtihad ketua tentera?" Nabi SAW kata, "Tak, ini ijtihad ini. Ini pandangan aku." Dia kata, "Kalau ijtihad, saya nak bagi pandangan lain." Dalam masalah bermesyuarat, sahabat boleh beri pandangan kepada Nabi SAW. Tapi dalam masalah wahyu, tidak ada orang yang boleh bantah. Kalau Nabi kata ini qala Allah, tak ada orang boleh bantah. Nabi kata, "Tak, ini strategi aku. Kalau saya kita pergi depan sekali, air yang terakhir, biar mereka tak ada air, kita ada air." Bijak sahabat. Maka Nabi kita berpindah pergi ke depan. Jadi akhir sekali puak-puak tentera Abu Jahal tidak ada air, yang adanya semua dikawal oleh umat Islam, dan telaga-telaga yang kecil-kecil ditimbuskan buat sementara
supaya mereka tidak ada sumber kekuatan. Yang kata membazir, nanti pani kita korek baliklah. Maka berlakulah pertemuan pada malam itu. Dalam ayat kita sambung, ayat dia tutup buka dah. Baik, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah, kufur dan syirik, sekalipun golongan kaum musyrik yang berdosa itu tidak menyukainya. Sudah pasti Abu Jahal tak suka. Kita tengok. Jadi bila mari pertemuan, Allah Ta'ala sebut ayat 9, istastaghisuna rabbakum, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajabalakum, Allah Ta'ala perkenankan permohonan kamu, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Allah kata apa? Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya, dan kemenangan itu pula hanyalah di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Bila berlaku pertembungan, saya ringkaskan sikit lagi. Abu Jahal ada, Nabi duduk dikumpul di sini. Pada malam peperangan, saya nak bayangkan malam peperangan. Esok kita nak berperang, malam tu apa perasaan kita? Dulu anak ayah nak cari contoh. Bila mari umrah ni, saya jumpa ada contoh yang paling dekat dengan tuan-tuan dan saya sendiri. Malam kita belum dapat keputusan swab test terakhir. Apa perasaan tuan-tuan dan puan-puan? Nas, jauh. Apa perasaan pakcik-pakcik, makcik-makcik, kakak-kakak, adik-adik malam tu? Dena tidur? Boleh tidur? Tak tidur pun. Kau dah ita tengok pukul berapa esok keputusan natijah keluar. Bayangkan orang esok berperang, kita tak jumpa tentera, tak jumpa senjata. Ketika itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Pada malam itulah Allah Ta'ala turunkan hujan di sini. Kan pasir ni. Bayangkan pasir selepas hujan, apa jadi? Kemas, tak ada debu. Malam tu sahabat-sahabat tentera semua mengantuk, tidur belakang. Tak payah makan ubat tidur. Itulah kata di para ulama, mengantuk di saat takut, amanatan minhu, amanah, aman, keamanan, rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi mengantuk waktu kita ceramah, waktu pergi khutbah Jumaat, hadza minasyaitan. Minta maaf banyak-banyak. Jadi kalau mengantuk waktu kuliah tu, itu syaitan mari. Mengantuk di saat kita takut, alhamdulillah itu keamanan yang Allah Ta'ala curahkan. Jadi Pak Ayus, saya boleh bayangkanlah, kita semua menghadapi suasana ini, nak tunggu keputusan pagi besok. Allahu Akbar. Saya doktor janji pukul 8 pagi keputusan. 7.55 saya dah duduk pegang SMS dah, pegang WhatsApp dah. Tak masuk-masuk lagi. Astagfirullah, baca Quran lagi, tunggu. Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi sahabat-sahabat setelah hujan turun, udaranya sejuk, pasirnya kemas, tak ada debu, tidur sahabat di bawah. Rasulullah di sini apa Nabi buat? Tuan-tuan bayangkan. Inilah contoh yang kita kena buat. Ketika saat gawat, ketika saat kritikal, bukan yang update Facebook, ketika itulah kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi berdoa di sini, Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan apa yang kau janji kepadaku. Allah janji nak beri kemenangan pada Islam. Allahumma anjizni ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan apa yang kau janji. In tahlik hadhihi al-isabati lam tu'bad. Sekiranya mati kami di sini, tidak ada lagi orang akan beribadat kepadamu ya Allah. Nabi menangis. Ridak, apa mana ridak? Kain yang dia pakai atas bahu jatuh. Sayyidina Abu Bakar ambil. Dengan begitu sebab letak atas belakang Nabi. Abu Bakar gosok, ya Rasulullah, kafaka munasyadak rabbak. Cukuplah Rasulullah bermunajat. Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita. Pada ketika itu Rasulullah SAW telah mendapat wahyu daripada Allah. Umat ini yang mendapat pertolongan. Nabi tunjuk, hadza masra'un fulan. Di sini Abu Jahal jatuh. Di sini orang ni akan jatuh.
Di sini orang ni akan jatuh. Kata di para sahabat, di mana tempat Nabi tanda di situ? Semua sekali bergelempangan. Abu Jahal sampai di sini, pau, jatuh. Orang ni sampai di sini, Allahu Akbar. Ketika itu Allah Ta'ala sebut, istastaghisuna rabbakum, kamu minta pertolongan, Allah hantar mari malaikat. Malaikat datang. Sahabat-sahabat kata dekat dengan bukit sana, kami dengar waktu kita kejar kafir ni, tiba-tiba kita dengar suara aqdim haizum. Aqdim haizum bahasa dia. Bila kita kejar ya, belum angkat pedang lagi, tiba-tiba kepala kafir itu top sambung. Rupanya malaikat yang potong. Jadi bezanya, kalau yang dipotong oleh malaikat, yang dibunuh oleh malaikat, banyak dia merah macam terbakar gitu. Yang dipotong oleh orang lain, orang Islam, lain. Dua orang pemuda, Mu'ad bin Mu'awiz Ibn Afra radhiyallahu anhu. Dua orang ni pemuda duk bisik dengan pakcik, mana Abu Jahal? Pakcik tengok, Abu Jahal ni bapak besar, panglima perang, ketua gedebek, kata orang. Kau cari dia buat apa? Dia kata, nahnu naqtuluh, kami nak bunuh dia. Pemuda kita asyik duk rempik mutu. Pemuda zaman Nabi dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat. Bila Abu Jahal datang, kata di sahabat ni, no. Itu orang tu yang kamu cari, Abu Jahal. Dua orang ni pergi, sampai dekat Abu Jahal, dua-dua tak Abu Jahal, pau, dua-dua kena, rebah Abu Jahal. Dua-dua ni mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu qatalna Abu Jahal. Kami dah bunuh Abu Jahal. Jawab seorang lagi, saya Rasulullah bunuh. Nabi kata mari, dua-dua. Pedang kamu sudah dibasuh? La. Nabi tengok, anta qatal tahu wa anta qatal. Mana serentak dia orang tu bunuh Abu Jahal radhiyallahu anhu. Jasa dia besar. Sehingga kan ada setengah riwayat mengatakan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ini, siapa dia? Abu Jahal, mendiang Abu Jahal. Jadi kalau kita orang Mesir duk bangga dengan Fir'aun dia, Fir'aun umat ini berada di mana? Belakang bukit, belakang masjid kita. Sebab itulah kita datang sini tuan-tuan, kita nak tengok apa yang ada. Pada malam Nabi bermunajat di sini, Abu Jahal juga bermunajat di bawah sana. Abu Jahal kata apa? Ya Allah, binasakan Muhammad, qad atana bima la na'rif. Muhammad telah bawa ajaran yang kami tak pernah dengar. Dia telah memisahkan keluarga, memecah belahkan masyarakat. Macam-macam tuduhan dia kepada Allah. Ahlikumul ghadan, ya Allah binasakan mereka. Abu Jahal malam tu dia tak panggil berhala-berhala, dia dah panggil Tuhan dia dah. Itu kafir kita belajarkan dalam Quran. Bila wa idza raqibu fil fulki, bila naik bahtera melambung, ya Allah, mereka akan panggil Allah mukhlishina lahuddin. Bila balik ke darat, kafir balik. Abu Jahal pun tanya juga. Saya dengar satu cerita, ini selengan. Kena baliklah. Ada satu cerita sebuah taman. Cerita betul ni, rawi dia ada, saya boleh namakan dia. Jadi oleh kerana di taman yang tak ada surau, jadi puan-puan orang ahli masjid ni buatlah dia punya ad hoc nak bina surau. Ada sekumpulan bantah, tak boleh kalau kita bina surau sini susah kita. Kita kena solat di surau, kita kena macam-macam aktiviti kena buat, banyak. Akhir sekali kumpulan yang menyokong nak bina surau buat satu tarikh, nak panggil orang solat hajat, baca Yasin, ikut budaya Melayu lah kan, supaya lembut hati puak-puak tu nak benarkan kita bina surau. Geng tu bila dapat poster, buat juga poster yang kedua, nak solat hajat tempat puak dia, supaya Allah Ta'ala lembutkan hati, tak pun bina surau. Saya kata, Masya Allah, cerita Abu Jahal doa malam badar ni ada juga di tempat kita. Yang ni tak mau surau, yang ni mau surau. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Abu Jahal berdoa supaya Allah Ta'ala tidak buka hati supaya Allah Ta'ala kalahkan Nabi SAW. Nabi kita berdoa, Allahumma anjizni mawa'atani, ya Allah, tunaikanlah janji engkau nak beri pertolongan kepada kami. Maka berlakulah pada pagi itu, tentera-tentera malam tu tidur molek. Pada pagi Nabi kita susun tentera. Nabi kata hadza masra'u fulan, ini tempat orang ni jatuh. Maka berlakulah peperangan, dan dia dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla 14 orang saja sahabat Nabi yang syahid, yang ternama-nama kita telah sebut tadi. Dan Quraisy telah mati sebanyak 70 sonadid Quraisy. Sonadid mana orang yang kepala besar Quraisy, 70 orang sudah mati. Yang diketuai oleh siapa? Mendiang Abu Jahal. Abu Jahal ni ketua paling besar sekali lah, sehingga dinamakan dengan Fir'aun pada umat ini. Kemudian ramai lagi lah geng-geng yang mati, ketua-ketua besar. Dan ditangkap seramai 70 orang ditawan daripada
70 mati, 70 ditangkap. Itulah yang tinggal lagi berapa? 70, 70, 140. Dah, tentera dia ada 1000 orang, yang lain itu pusing balik. Apa yang kita nak sebut para jemaah sekalian? Di sini beberapa pengajaran. Nak 10 kan nak 5? Mula-mula PKP 10 dah. Lepas tu 5. Di badan ni 15. Barulah puas hati dah. Nilai sungguh ni. Yang pertama, faedah yang pertama daripada tadabbur ayat Badar ini, yang pertama, pertolongan Allah Azza wa Jalla akan tetap diberi kepada hamba-hamba dia apabila cukup syarat. Cukup syarat. Itu yang pertama. Kita sekarang ni, jangan kata Tuhan tak tolong. Kalau Tuhan tak tolong, banyak umat Islam mungkin yang diganyang atas dunia ini, tak ada dah orang Islam atas dunia. Sebahagian negara sudah habis diganyang oleh puak Yahudi, oleh puak-puak lain. Yang kedua, siapa boleh tambah saya kan? Kata je apa yang kita faham daripada yang kita belajar. Sila. Ini belakang dekat. Yang kedua, pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla jangan lalai. Saat sahabat-sahabat sedang tidur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat apa? Bermunajat. Sebab apa? Sebab keadaan kawat. Keadaan sangat cemas. Tidak ada siapa yang boleh pertolongan lain daripada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nak tunggu ke senjata kita tak cukup. Mati kita kalau kita ikut senjata. Tak. Tentera pun tak terlatih mana. Siapa yang ada dekat masjid Nabi bawa semua datang. Maka pada ketika itu kita kena letak pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini berbeza dengan pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi keluar daripada Madinah ke Mekah dengan 10,000 tentera. Keluar kepada 300 beberapa belah orang. Jauh beza. 10,000 dengan 300, berapa beza? Yang masuk Islam dalam pembukaan kota Mekah 2,000 lagi tambah. Jadi berapa? 12,000 tentera. Waktu mereka nak pergi ke Hunain, apa jadi? Coba baca ayat Quran. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Hari peperangan Hunain, kamu confident sangat 12,000 tentera kita tak akan kalah. Pecah tentera di Hunain. Tengok. Badar solid. Semua bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Bilangan sedikit, senjata tak cukup, kenderaan pun bergilir-gilir, musuh yang begitu besar, semuanya bermunajat. Nabi SAW pun tidak tidur dengan bermunajat. Maka datanglah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita jangan dia kata kita ramai ni tak kalah. Tak semesti. Tak. Kita walaupun sedikit, tapi ada waktunya kita dapat kemenangan. Yang ketiga, Badar Allah Ta'ala beri kemenangan sebagai pusingan yang pertama. Kenapa? Kenapa? Sebab kita sekarang ni baru bina sebuah negara Islam di Madinah. Kalau tentera ini kalah, apa yang disebut oleh Nabi lam tu'bad, tak ada lagi orang beribadat lepas ni, sebab orang akan pandang lekeh tentera Muhammad lah. Oh, koman lah, tak ada apa benda. Tapi dengan 300 beberapa belah ini, mereka menang. Bagaimana kalau tentera ini disatukan menjadi 2,000, 3,000, sudah pasti mereka mendapat kemenangan yang lebih besar. Orang tak akan berani lagi untuk rempuh, untuk lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah SWT nak hancurkan, nak runtuhkan keegoan Abu Jahal dengan geng-geng dia yang konon-kononnya nak mari berpesta di Badar. Berapa malam? 3 malam. Mereka hanya duduk berapa jam, mereka habis telah dicampak dalam palib, dipanggil telaga buruk di Badar. Baik, setelah habis mati, Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya ambil 50-70 orang Quraisy yang dibunuh tadi, campak dalam sebuah telaga di belakang. Itu satu orang panggil sebagai kemanusiaan. Boleh je kita biar gitu. Tak? Anjing boleh makan, hayawan-hayawan boleh tumpang, tapi tidak atas dasar Islam ini agama rahmatal alamin. Manusia orang tak biar di atas bumi, kita mesti masukkan ke dalam bumi.
Orang Islam kita ke bumi dengan cara baik, yang bukan Islam pun kita ke bumi dengan cara baik. Itu dia panggil adab peraturan. Berapa? Khilaf dah pula. 4 ke 5 ni. Ni yang kelima. Yang kelima, mana betul ni? Yang kelima, baik. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk Nabi SAW selepas pada dia ke bumi kan, Abu Jahal, Nabi pergi pada malam tu. Nabi bercakap, Abu Jahal, kau lawan aku, apa kau dapat? Ya fulan bin fulan, apa kau dapat? Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bangkai dah buruk ni, cakap buat apa lagi? Nabi SAW beritahu, mereka dengar tapi mereka tak boleh jawab sebab dia duduk dalam barzakh. Jadi kita kena belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita pergi, sebab tu kita pergi kubur, kita diajar oleh Nabi supaya beri salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kita minta selamat. Tapi hidup dia di alam kubur, kalau dia tak boleh jawab, kenapa kita bagi salam? Buat apa bagi salam? Kita tempat tak ada orang, Assalamualaikum, salam ke siapa? Maka itulah yang dikatakan pergi ke kubur untuk mengambil iktibar pengajaran dan untuk berdoa kepada orang yang mati, bukan pergi minta doa daripada orang mati. Sekarang ni berlaku, orang panggil terbalik point dah. Balik kuat lah kata. Pergi kubur, tu ayah doakan saya, anak saya sakit. Ini terbalik. Engkau lah doakan tu ayah, kenapa kau minta dengan dia pula? Jadi kita jangan bertukar tajuk lah, tuan-tuan. Tulislah nombor berapa pun. Yang ke-7, 6 dah. Yang ke-6, sepakat dah. Yang ke-6, bila Nabi kita tangkap, Nabi bermusyawarah. Nak buat apa dengan 70 orang ni? 70 orang ni nak buat apa? Salah seorang daripada menantu dia. Sahabat-sahabat berbeza pandangan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, oleh kerana kita ni tak kuat, kita masih lagi peringkat awal, kita ambil tebusan lah daripada dia orang ni. Abu Bakar lembut hati. Sebab muka-muka tu dia kenal lah ke kawan-kawan dia, teman-teman sepermainan, partner-partner zaman dulu. Mudah-mudahan mereka terbuka hati masuk Islam. Umar, apa pandangan? Umar kata, hak ni lah duduk ganyang kita dulu. Sekarang ni mereka berada depan kita, taruh buat apa lagi? Bagi je lah. Nabi SAW memilih pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kata tak apa, kita ambil dia tawanan dengan beberapa bayaran dan macam-macam cara. Ketika itu turun ayat Quran, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW supaya sepatutnya kamu belum kuat, jangan ambil tawanan, pergilah pokok Quraisy tu. Makanya pandangan Sayyidina Abu Bakar itu lebih tepat. Maka kita mengatakan, kita sebagai seorang Islam, syura mesti diutamakan. Setelah kita bersyura, kita buat keputusan, jangan pula perli, itulah tak dengar cakap aku sangat dah. Tapi kita dah putuskan, habis apa kita buat. Jangan pula duk mengamuk, tulis kat Facebook, tak dengar cakap aku tu. Tak, saya punya pandangan lain, dia cakap lain. Dah kita tewas dalam perbincangan, kita akurlah apa yang telah diputuskan. Nabi SAW terima teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Berapa dah? 7. Yang ke-8, sambung. Berapa? 7. 7 dah, nak cukup 10, nak balik dah. Cepat. Bagi input, bagi apa ni? Jauh sekali tu. Apa dia nak kata? Kita dapat daripada badan ni apa? Boleh mari tegak ah. Baik. Kita nak dengar lagu ni. Sebab dalam nampak dalam masalah itu, waktu komen bawah tu. Waktu duduk depan tu tak apa nak komen lah kawan. Maknanya Nabi SAW di dalam ilmu strategi boleh menerima pandangan dan boleh diberi pandangan oleh sahabat-sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, adakah di sini tempat Allah Ta'ala wahyu? Ataupun ini pandangan al-harbu wal-makidah? Nabi kata, tak, ini pandangan. Kalau pandangan, saya ada pandangan lain yang boleh saya kemukakan. Nabi kata, fadal. Bila dikemukakan, Nabi kita pindah tempat. Jadi kita ni besar mana kita, sahabat mana kita,
takkan lebih hebat daripada Nabi SAW. Takkanlah tak oleh orang bagi pandangan. Jadi kita bagi pandangan apa saja pun. Dalam program-program kita pun tuan-tuan boleh bagi pandangan. Tak, oh Ustaz, kalau begini-begini macam mana? Tapi pandangan jangan terlalu ideal sangat kata orang sampai tak berpijak di bumi nyata. Tak, kita ni kena duduk atas bumi, jangan duduk di. Sebab itulah ada setengah orang nak membumikan Quran. Saya bimbang juga. Takut mengkebumikan Quran. Tak, membumi itu makna lain. Membumi itu maknanya biarlah Quran itu nyata di atas kehidupan kita. Tapi kalau mengkebumikan Quran, macam ada satu kumpulan tu kabar-kabarnya dia pergi naik atas bukit yang paling tinggi dalam dunia ni, dia tanam Quran yang nenek dia bagi dulu. Siapa dulu? Tak ingat. Kalau tak ingat biarkan. Baik, yang ke-8, sila. 2 je lagi dak putih ni. Ha. Muaz dengan Muawiz. Jadi bila 2 orang ni mengaku, dia kata dia bunuh, yang ni saya kata saya yang bunuh. Nabi tak kata, Nabi kata mana pedang tengok. Nabi tengok pedang ni, tengok pedang kau. Kila aku mah. Nabi kata, dua-dua kamu hero. Jadi kita pun kalau boleh jamak, kita cuba jamakkan. Contohnya kita kata anak kita ni pandai cerdik belaka. Dia ni jenius dalam matematik, dia ni pandai dalam bab Quran. Dia kata, oh abang ni bijak lah, dia ni lah. Kita cuba campurkan. Tak, oh bijak dia ni. Dua-dua ni anak kita yang hebat belaka ni. Kalau beli hadiah biar sama besar. Tu saya contoh anak-anak ya. Kalau contoh lain pun lain macam pula cerita. Ibadah ni tempat orang harmoni ni. Baik, yang ke berapa persen ni? 9. Satu lagi yang terakhir silakan. Bilangan tu. Unta nak anggarkan jumlah tentera. Ilmu strategi. Ilmu anggaran kan. Nabi kita sekarang orang catering. Berapa orang nak ajak makan? Kenduri berapa? 1000 orang dah. Dia tahu berapa bajet, berapa beras, berapa ni. Yang tak tahannya dia tempah 1000, dia panggil kat orang 1500. Barang tak cukup dia marahkan catering apa pasal. Ilmu strategi nak menang-menang dia, ya bukan strategi berlaku kes tu. Ada saya tengok pergi, dia panggil pukul 4 petang habis jamuan, kita pergi pukul 2 dia makan habis. Dia marah, dia tengking ke catering tu. Catering kata, "Tuan panggil berapa orang sebenarnya?" Jujurlah dengan kami. Cakap, "Yalah aku panggil 500 je kaknya, tapi 500 tu kalau datang setiap orang satu family, satu kereta, jadi 5 kali 5 berapa? Yang akan tempah makanan 500, pukul 2 habislah dia. Kena ada lah ilmu strategi. Sebab itulah ada sahabat buat ilmu perangkaan live kita pagi-pagi. Dia kata bukan seorang-seorang tengok. Ada yang tengok dengan isteri, ada yang tengok dengan anak. Jadi kita kena kali-kali lagi, mana makin meriah lah itu suasana. Kita kata insya-Allah. Cukup 10, kena tambah lagi. Kalau ada tambah, kalau tak ada kita boleh break. Sila. Nampak bila kena panah ni lagi semangat nak tadabbur. Silakan. Munajat ada strategi. Kita ni jangan munajat saja ya. Yang ke berapa tu? Mesti ada strategi. Buat perancangan, bermunajat kepada Allah. Jangan kata, tak apa saya yakin dah Allah Taala tolong. Sebab saya dia bermunajat 3 hari 3 malam dah. Lepas tu strategi kita nak perang ni macam mana? Allah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Buat perancangan, buat mesyuarat, strategi, tawakal pada Allah. 11. Yang ke-12. Sila. Berapa? Tu saya kata dah. Berapa? Tu saya dah. Salah Haji Aziz. Nampak dia tadi lagi tunggu. Sallallahu alaihi wasallam. Unta? Maknanya ketua jangan ada main VIP lah dak. Ni kadang-kadang ketua besar pergi tempat orang kena banjir contohnya dak. Dengan pengawal 2-30 orang. Laluan-laluan ditutupkan dia. Jadi geger lah dia punya netizen. Jadi kita ambil daripada ilmu ni bahawa ketua bila turun padang bersama. Sebab itulah saya kalau musim haji saya suka duduk dengan dalam khemah dengan jemaah di Mina. Oh seronok. Kaki kita atas kepala orang dan jangan lupa kaki orang atas kepala kita. Bagus. Dengkur dia dengkur kita. Itulah tempat yang manis sekali. Waktu di Mina berlawan dengkur. Saya buat outline awal-awal lagi. Tuan-tuan, pada malam ini tidak ada sebarang rakaman dibenarkan di Mina ini. Kalau punya rakaman kerong ni.
Oh pernah kita. Maknanya kita ketua mesti turun sama-sama. Orang panggil turun padang. Jangan duduk VIP seorang je. Itu dua belah tu dah. Nak cukup 15 nampak besi. 13 cepat. Kalau nak balik jawab cepat. Munajat dialah hak kita contohnya tadi Abu Jahal. Abu Jahal dia berdoa pada Allah. Kan Rasulullah pun bermunajat juga dengan Allah. Ya. Jadi dia mahu benar. Jadi jangan kita hari ni kita sebut benda lain tapi kita perbuat kita lain. Menarik juga. Kadang-kadang orang ni berselindung di balik macam keagamaan tak. Oh, program kita program agama ni. Yang seorang lagi beragama juga. Tapi yang ni ajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni ajar yang pelik-pelik. Jadi kita kena cerdiklah memilih. Walaupun mentang Abu Jahal angkat tangan ya Allah kita pun ya Allah. Abu Jahal pun doa juga. Bermunajat juga tak? Jadi kita kena faham bahawa bukan semua orang yang menggunakan nama agama itu benar. Jadi kita kena ada skill, ada dia punya parameter yang boleh kita ukur. Tinggal satu lagi dah. So kedua lagi. Dua lagi. Satu lagi. Satu lagi yang terakhir. Cepat. Baiklah, kita ambil bahawa ilmu tadabbur Quran ini ilmu yang cukup mantap. Sebab apa? Ini strategi tadabbur. Kita ambil satu ayat je, kita boleh keluarkan beberapa pandangan, beberapa isi, beberapa ilmu yang kita boleh korek. Itulah yang dikatakan tadabbur Quran. Saya selalu sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu manisnya seperti manisnya buah kurma, makin dikunyah makin manis. Kalau tak kunyah, yang beli semalam, manis ke tak manis kurma semalam? Plastik belum buka lagi mana tahu manis. Balik-balik masih pula kurma kita letih. Baiklah, jadi sekarang ni para jemaah sekalian 15 faedah yang dapat kita kutip di Badar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi sekarang ni kita akan pergi tengok lokasi tempat berlakunya peperangan. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Mari kita berjalan. Para jemaah sekalian, mari kita berjalan. Tahu. Kita berjalan tengok di mana lokasi berlakunya peperangan Badar. Ya. Dalam Quran sebut iza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Walau tawa'adtum, Allah kata kalau kamu berjanji mungkin terlepas. Talaftu fil mi'ad. Ikhtalaftum fil mi'ad. Tapi ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Taala yang pilih mereka datang ke sini, berjumpa di sini. Nabi datang kerana nak menyekat kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Jahal datang kerana nak apa? Nak menyelamatkan harta dia. Maka Allah Taala sebut berlakunya peristiwa yang besar ini. Jadi inilah dipanggil Medan Ma'rakah. Nasi tidak terik. Medan Ma'rakah. Tuan-tuan tengoklah, kalau nak turun nak pergi cari telaga Abu Jahal tu, bawah sana tu. Jadi tuan-tuan carilah Abu Jahal tu, biar dia lah. Allah Taala yang akan balas apa yang dia buat. Kita jaga untuk kita je lah. Jadi nak kita tengok pergi turun sekejap boleh. Apa yang kuat buat. Saya kat sini je. Kita punya kapasiti Dasar dia memang situ tu Ustaz. dalam lubang tu. Nak tunjuk mana tempat apa? Sekitar dia. Cuba tengok dalam gambar yang kita beri tadi, kata sekitar itu yang ada. Hati-hati sana ni. Tengok aja. Di sini ini Masjid Aris ni. Dia panggil tempat Nabi kita bermunajat pada malam peperangan Badar, malam 17 Ramadan. Badar ni berlaku bila? 17 Ramadan. Pada tahun yang kedua Hijrah, kan? Ramadan. Kita Ramadan sibuk dengan duk bazar Ramadan. Nabi kita sibuk dengan peperangan. Jadi kita tengoklah nah, bukit-bukit yang ada ni apa dia panggil Bukit Malaikat, Kasiful Hanan, semuanya kawasan ini yang kita boleh tengok, kita tengok sepanjang yang ada. Baiklah, dia kena juga. Quraisy belah sana, kita ada tentera Islam di sini. Ini lembah sini. Ya, lembah ni sebab dia tempat air, dia bubuk air di sini. Ada soalan lagi silakan. Kadang-kadang datang angin tu pada mana? Angin kata Angin tu dia dalam peperangan asap. Jadi di sini dia kejar berperang sungguh sini. Pergi berlawan sungguh. Dia panggil Jabal Malaikat. Habislah, kalau kita tak nak tengok lagi, kita dia orang turun cari.
Alhamdulillah kita sudah tengah hari pada jemaah sekalian. Jadi saya rasa live kita nak berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan jejak sirah kita yang kita rancangkan ini dapat diambil mengambil pengajaran imrah dan pengajaran daripada pengajaran ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berdekatan. InsyaAllah kalau boleh. Ini tongkat tu keperluan. Sebab dia tak bagi duit. Oh, dia bawa pegang. Dia tongkat. Di sinilah kawasan berlakunya peperangan Badar. Tahu dalam tak? Naik dah. Aku mula pandai. Dia terbagi 10 minit. Ni sini. Dia terbagi 10 minit. Nak tengok-tengok. Mana agak-agak kita tu. Oh, main dengan Datuk tu 10 minit gitu. Tengok dalam gambar tadi dia macam tutup dengan buku. Bulat. Kamu lah buat. Kalau dia jago nak kamu. Kalau jago tak kamu dah jago kamu lah. Itu. Ni. Ya. Betul. Ha? Ada kata kat tu. Tapi kalau dalam gambar tu dia bunuh tu dah macam busuk sikit gitu. Tapi Dia macam bangunan ke? dia macam bulat gitu tak? Macam bulat macam telaga ni. Bulat tak? Saya rasa setuju sini. Boleh jadi lah, boleh jadi. Ya, boleh ya. 30 orang. Mendiang Abu Jahal. Memang batu keliling. Lain tak ada tambah tentang lagu lah. Apa aku dapat? Kau dapat ni. Orang tutup dah ni. Orang tutup lah. Kita saja. Jadi mungkin ada buat pula orang ni. Kemungkinan ya, boleh jadi. Pula. Ada lagi dah. Boleh ada lagi dah. Orang tak pula. Dia harga ni.